أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mendapat khabar gembira ketika kami hidup di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan kami di akhirat nanti, Ya Allah. Maka Ya Allah, kurnia kesempatan, kekuatan, kemudahan, semangat buat kami untuk kami terus bersama dengan khabar-Mu, yakni Al-Quran ini, Ya Allah, pagi, petang, siang dan malam, Ya Arhamar Rahimin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Mari sama-sama kita lihat apakah sinopsis bagi halaman ini. Bermula daripada ayat 62 hingga ayat 64, Allah menyatakan tentang wali Allah, ya, aulia Allah. Siapakah mereka? Apakah sifatnya? Apakah balasan bagi orang-orang yang digelar sebagai wali Allah? Inilah yang kita akan lihat, dan kemudian kita akan teruskan pada ayat 65 hingga ayat 67. Kekuasaan dan kerajaan hanya milik Allah serta manfaat diciptakan malam dan siang. Kita akan sama-sama melihat pada hari ini. Diteruskan pada ayat 68 hingga 70, menyekutukan Allah dengan menisbahkan anak kepadanya. Ya, mengapa jadi begini? Mengapa ada orang yang sanggup buat begini? Yang kita harap kita boleh belajar satu dua perkara daripada halaman 216 pada hari ini. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن
وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم Saksikan resolusi halaman 216. Pada ayat 63 kita belajar sesuatu, jadilah wali Allah yang mendapat khabar gembira di dunia dan akhirat dengan apa? Dengan cara kita kuatkan iman, kuatkan takwa, ya. Dia praktikal dan semua boleh jadi wali Allah dengan beriman dan melaksanakan takwa dalam hidup. Yang pertama. Yang kedua, ambil pelajaran daripada kejadian siang dan malam, iaitu kita selalu melihat ini sebagai satu kehebatan dan ini petanda Allah serius. Seriusnya Allah jaga sistem itu tanpa glitch, tanpa cacat, maka kita pun bekerja, kita buat yang terbaik dan kita amalkan takwa di mana saja. Dan yang ketiga, cari kebenaran dan jangan adakan dusta yang menjauhkan kita daripada salvation, daripada kejayaan, iaitu dengan kita memahami Al-Quran, cuba membacanya dan cuba mengamalkannya. Moga-moga Allah pimpin kita, tuan-tuan sekalian, menjadi seorang yang sentiasa muflihun, bukannya seorang yang diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, la ilaha illallah. Membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan hazina, iaitu sedih, berduka cita, ya. Kita dibenarkan sedih kerana ia adalah satu fitrah, tetapi jangan sedih yang melampau sehingga kan kata As-Sa'di ataupun Ibnu Ashur yang sampai melenyapkan agama kita. Itu yang tidak dibenarkan. Ini berulang 42 kali di dalam Al-Quran, dan moga-moga dengan kita mendengar, ya, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran dan juga kita melihat kepada alam ini, kita tahu bahawa sebenarnya Allah yang benar, Allah yang mengawal segala-galanya. Jangan mudah terkesan dengan perkara yang tidak betul, sehingga kan kita terus beramal, beriman dan bertakwa. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Ulang kaji kita tentang ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu masih lagi dalam lingkungan nun mati atau tanwin, bertemu dengan huruf-huruf ikhfa
Dan hari ini kita nak kongsi 5 tempat ataupun 5 kalimah berdasarkan halaman 216 yang kita sedang baca ini, iaitulah yang pertama sekali, jom kita sama-sama lihat ayat yang ke-65 pada kalimah wala yahzunka, nun mati bertemu dengan kaf. Nun mati bertemu dengan kaf, maka ikhfa hakiki sebagaimana yang kita telah belajar sebelum ini, mestilah kita kena baca dengan dengung, bacaan kita dengung dengan kadar 2 harakat. Wala yahzunka. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-66, ada 2 tempat nun mati bertemu dengan fa. Kedua-dua tempat itu bertemu dengan fa. Nun mati bertemu dengan fa. Yang pertama, man fi, dan yang kedua wa man fi, kan, man fis samawati wa man fil ardi. Ikhfa hakiki, itu contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang ketiga dalam ayat yang ke-66 juga, iaitulah nun mati bertemu dengan dal. Min duni, kan, itu yang ketiga. Contoh kita yang keempat dalam ayat yang ke-68, iaitulah pada kalimah in indakum, nun mati juga bertemu dengan dal. In indakum, dengung 2 harakat kat situ. Dan yang terakhir contoh kita juga pada ayat yang ke-68, iaitulah pada kalimah waladan subhanah, tanwin bertemu dengan sin. Tanwin bertemu dengan sin. Adapun jika kita waqaf dekat situ walada, maka dia tak jadilah ikhfa hakiki kat situ. Dia jadi mat iwaq. Walada, dengan 2 harakat kita berhenti, kita waqaf. Tetapi kalau kita sambung bacaan kita, maka dekat situ dia berlaku tanwin bertemu dengan sin, iaitu ikhfa hakiki, dengung 2 harakat bacaan dia. Walada subhanah. Sekali lagi. Walada subhanah. Okey, jadi itulah kelima-lima tempat kita kata ikhfa hakiki yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Allah